kasih sekalian, saya tak mau panjangkan lagi ucapan untuk seterusnya. Marilah kita sama-sama mendengar amanat daripada pimpinan kita yang berbahagia, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, selaku Pesuruhjaya PAS Negeri merangkap Ketua Penerangan PAS Pusat untuk menyampaikan ucapannya. Majlis dengan segala hormatnya persilakan. Takbir! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullahu ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa wa aluh. Salawatullah wa salamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dirahmati Fadil Sa'aris selaku pengurusi majlis, yang bahagia Tuan Haji Muhammad Sabu, Timbalan Presiden PAS, yang saya hormati Pak Syed Nazri Husin, Timbalan yang Dipertua PAS Kawasan merangkap pengarah Pinaraya Dun Jengka, yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Syahri Azman Al-Hafiz, Ketua Pemuda PAS Pahang, yang juga Ketua Pemuda PAS Kawasan, yang saya hormati Tuan Jenawi, tetamu yang telah pun membuat peristiharan bersama dengan PAS pada malam ini. Semoga penyertaan beliau akan menyemarakkan lagi perjuangan kita di sini insya-Allah. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Nafiri, Ketua Dewan Ulama PAS Kawasan merangkap Timbalan Ketua Ulama PAS Negeri, seluruh ahli tangkuasa PAS Kawasan, seluruh sah kepimpinan parti-parti rakan dalam Pakatan Rakyat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama di perkarangan pejabat PAS Kawasan dalam majlis rasmi, iaitu majlis perasmian bangunan PAS Kawasan yang dibeli melalui sumbangan ahli-ahli PAS di kawasan Kuala Kerau, khususnya di Jengka. PAS Pahang kita baru selesai. Kita juga membeli sebuah bangunan di Temerloh, bangunan PAS Negeri, pejabat pentadbiran PAS Negeri Pahang, dengan harga RM600,000 tanpa pinjaman bank 1 sen pun. Semua hasil sumbangan ahli-ahli kita dan mereka yang simpati dengan PAS. Satu hari bulan nanti kita akan adakan himpunan besar-besaran, himpunan hijau peringkat negeri Pahang, yang dijangka akan dihadiri hampir 30,000, bertempat di komplek PAS Negeri seluas 5 ekar tanah yang telah kita beli, dan kita dalam proses membina komplek PAS Negeri sebagai mercu tanda perjuangan PAS di Pahang insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, malam ini saya merakamkan penghargaan terima kasih kepada yang bahagia Tuan Haji Muhammad Sabu yang datang merasmikan bangunan kita. Mudah-mudahan kedatangan beliau merangsangkan lagi perjuangan kita di sini. Tuan-tuan sekalian, saya sebenarnya baru sampai balik di Perlipis, menghadiri satu majlis di sana yang kebetulan juga pagi semalam menghadiri satu program bersama dengan rakyat di kawasan Kamera Highland. Kita berjumpa dengan rakyat kita, masyarakat yang dizalimi. Mereka yang mendiami satu kawasan tanah selama 50 tahun. Tiap-tiap tahun mohon tanah tersebut. Tapi sayangnya, tiba-tiba tanah yang mereka duduki 40 tahun, 50 tahun, tiba-tiba diserahkan kepada orang lain. Bukan saja diserah, bahkan rumah mereka dirobohkan,
dan mereka dihalau keluar daripada tanah yang mereka duduk selama 40-50 tahun. Mereka sekarang duduk dalam kemah. Dah 2 minggu, dah 2 bulan berada dalam kemah. Di waktu yang sama, kita berdepan dengan pelbagai situasi yang melanda negara kita, yang memerlukan satu komitmen kita. Waktu yang ada pada kita, peluang yang ada pada kita ialah dalam pilihan raya. Sebab pilihan raya ialah peluang kita untuk membuat perubahan besar, perubahan menyeluruh. Tanpa perubahan menyeluruh, tidak mungkin hasrat kita untuk buat perubahan dalam konteks ekonomi, dalam konteks politik, dalam konteks perundangan sosial, tak mungkin berlaku. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, pilihan raya ke-13 ini dianggap pilihan raya penting. Bahkan Timbalan Perdana Menteri juga menyebut pilihan ke-13 ini pilihan raya hidup atau mati UMNO. Atau lebih tepat, hidup ataupun mampus UMNO. Tuan-tuan sekalian, sebab itu pilihan ke-13 ini menjelang pilihan ke-13 berbagai-bagai perkara diberi. Sebab rakyat dah mula tunjuk perubahan. Driver taksi dapat tayar. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh tidur dengan tayar. Yang driver taksi tidak, ialah permit taksi. Kenapa permit taksi dibolot oleh kroni-kroni UMNO sampai seorang dapat beribu permit taksi? Ucapan Perdana Menteri penting, tuan-tuan, pada malam tu saya dengar. Yang disiarkan dalam televisyen, kita akan hapuskan permit individu. Kita akan hapuskan permit individu. Penyewaan taksi secara individu yang dianggap sebagai menzalimi, penindasan. Apakah pembolotan oleh syarikat ini tidak merupakan satu kezaliman? Bila mana pemandu taksi buat perubahan, masuk saja penumpang dipasang kaset Tuan Guru Haji Hadi. Naik daripada lain dipasang, dia tengok orang muda dipasang Ustaz Azhar Idrus. Driver taksi sambil saya bawa taksi, dia pun meluahkan rasa kecewa. Perdana Menteri nak ambil hati driver taksi, bagi 4 biji tayar. 54 tahun dapat 4 biji tayar. Di waktu yang sama, tuan-tuan sekalian, pendoka Felda baru ditawarkan dengan penyenaraian Felda. Hari ini bermula. Gegak gempita seluruh dunia. Mereka akan dapat durian runtuh. Bila diumum saja, tuan-tuan bayangkan nilai yang dimiliki oleh seluruh peneroka seluruh negara hanya 2.5%. Paling tidak kita jangka setiap peneroka yang mengorbankan masa dia, titik peluh dia untuk mengangkat martabat negara dari segi ekonomi, paling tidak tuan-tuan dapatlah 2 lot, 2,000 unit. Tiba-tiba mereka hanya ditawarkan 800 unit. Tak sampai 1 lot pun. Di waktu yang sama, ni di tangan saya ni tuan-tuan, cabutan prospektus yang menjadi ukuran penyenaraian Felda. Dalam prospektus ini, tuan-tuan, dilaporkan dengan lengkap siapa yang dapat saham tersebut dan berapa jumlah saham yang mereka miliki. Di bawah ini, tuan-tuan, kita tengok bagaimana peneroka, naik pengurusi JKKR, ketua-ketua UMNO berkempen marah kepada pembangkang bila kita menentang penyenaraian. Kenapa kita menentang penyenaraian Felda? Pertama, tak ada. Tanah ini tanah orang Melayu. Bila kita senaraikan di BSKL, dia bertukar dalam bentuk saham.
Bila saham, dia boleh dibeli oleh siapa saja. Pegangan kita akhir terlepas, tuan-tuan. Duk bising kedai sini 2-3 lot. Saya bukan nak bincang, tuan-tuan. Ratus ribu hektar ladang ni. Bukan soal 5-6 lot kedai di sini. Penderoka yang gadai nyawa, yang korban masa, tuan-tuan dapat 800 unit setiap orang. Saya nak baca ni. Ni laporan prospektus. Berapa yang dimiliki oleh kepala-kepala di atas. Yang pertama, pemilikan saham oleh lembaga pengarah. Yang Berhormat Tan Sri Haji Muhammad Isa Datuk Haji Abdul Samad. 180,000 unit. Beliau ni, tuan-tuan, ahli UMNO, pemimpin UMNO, digantung kerana rasuah. Orang macam ni ke dia ambil balik, tuan-tuan? Daripada 2 juta ahli UMNO takkanlah tak ada lebih baik pada dia. Kalau ini yang terbaik, memang kita boleh ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 180,000 unit. Datuk Sabri Ahmad 180,000 unit. Dr. Muhammad Emir Mawi Abdullah 150,000 unit. Datuk Dr. Omar Salim 150,000 unit. Datuk Yahya Abdul Jabbar 150,000 unit. Datuk Syahril Riza Ridwan 150,000 unit. Datuk Abdul Rahman Ahmad 150,000 unit. Isa Samad ni, tuan-tuan, suku inci tanah tak ada dalam Felda. Ni bukan soal dengki ya. Yang kita bincang ni bukan soal dengki. Yang kita bincang ialah selama ini Felda Plantation yang dapat KPF dapat hasil daripada penyenaran daripada Felda Plantation 2 bilion setahun. 2 bilion. Hari ini, tuan-tuan, maklumat yang kita terima, bila mana KPF disenaraikan, dimasukkan, Felda terpaksa membekukan bantuan yang selama ini diberi kepada penderoka. Duit tak ada. Oh, hari ini, bila disenaraikan, saham Felda naik 100, naik RM5. 93 sen naik RM1. Dilancarkan tadi, terus naik. Memanglah, semua benda lepas lancar, memang naik. Orang baru kahwin, kalau tak naik, baru, memang naik. Tuan-tuan sekalian, apa saham pun, RM1 satu. Kalau tuan-tuan jual hari ini, tuan-tuan akan dapat RM980. Kalau tuan-tuan dapat 1,000 unit lah. Tapi tak dapat 1,000, tak apalah, 900. Ambillah 900 unit. Tok Mahathir cadangkan pada penderoka, jangan jual. Tolong jangan jual. Pasal apa? Dia kata, tunggu, kita akan bagi dalam bentuk dividen hujung tahun. Dividen hujung tahun dianggarkan 10.5%. Bermakna tuan-tuan akan dapat lebih kurang RM220 setahun. Kalau jual hari ini dapat 900. Dan pemerhati ekonomi membuat andaian penyerahan Felda yang bermasalah ini tidak boleh bertahan lama. Saham Facebook, antara saham yang waktu dilancar $40 lebih satu unit. Hari ini tinggal $20. Separuh turun. Saham Facebook berdepan dengan saman daripada pelabur-pelabur dalam saham Facebook. Saham terbesar di dunia. Penyerahan Felda juga berdepan dengan masalah saman. Berpuluh saman yang belum selesai di mahkamah.
termasuklah yang akan kita file saman, pembohongan dalam prospektus. Tuan-tuan buka muka surat 864. Dalam senarai yang dipamerkan ini berlaku pembohongan, penipuan kepada pelabur. Dari sudut undang-undang, penipuan macam ni dianggap besar dalam pelaburan. Syarikat bila nak senaraikan di BSKL, dia kena senaraikan dengan jelas banyak mana aset, banyak mana harta yang ada. Dia tak boleh menipu, dia tak boleh bohong. Kalau dia berlaku pembohongan, pelabur, semua orang ni, sebab semua orang boleh beli, dia boleh buat laporan kepada Suruhanjaya Security dan Suruhanjaya boleh gantung saham Felda. Kita akan buat laporan. Kenapa? Berlaku pembohongan dalam prospektus yang dibentangkan. Muka surat 864. Disenaraikan tanah-tanah yang dicagarkan oleh Felda Global Venture. Pahang 123,152.45 hektar. Perak 13,848.02 hektar. Johor 18,576.02 hektar. Kelantan 21,392.82 hektar. Kelantan tak serah sinci pun tanah kepada Felda Global Venture. Bagaimana tiba-tiba disenaraikan Kelantan 21,000 hektar? Kelantan tidak serah kepada Felda Global Venture. Negeri Sembilan, termasuk Kedah disenaraikan juga. Tuan-tuan sekalian, sebab itu sekarang pendoka masih menunggu. Borang yang tuan-tuan sign dalam bahasa Inggeris untuk buat pinjaman bagi membeli saham, berapa sebenar pinjaman yang kita buat, yang tuan-tuan buat? Tak tahu. Memang tak tahu sebab tak ditulis. Dalam laporan PRA kepada prospektus ini, dijangka awal 50 ke 100 ribu. Kalau betul, na'udzubillah. Sebab saham tuan-tuan hanya 3,000 lebih je. Berapa sebenarnya pinjaman? Naik RM1 tuan-tuan, hari naik RM1, borang pengurusan tuan-tuan kena bayar ke bank RM100. Kita sign, bank uruskan, penroka kena bayar RM100 seorang. Borang RM200, sorry. Nak batal 200. Jadi sekarang ini, semalam kita masih menerima permohonan daripada pendoka yang tanda tangan borang yang dia tak faham dan dia nak tarik balik. Kalau setelah diproses nak batal, kena bayar RM200 seorang. Borang yang telah disiap diproses, tuan-tuan nak batal pinjaman bank, nak beli dengan cash, nak batal tu tuan-tuan kena bayar RM200 seorang. Proses 100, batal 200. Apa yang jelas kepada kita tuan sekalian, isu ni dulu sewaktu mana Tan Sri Raja Ilyas memegang Felda. Pada waktu itu saham Felda memiliki jumlah aset yang cukup besar. Tan Sri Raja Ilyas waktu dia pegang, Felda mempunyai lebih pada 4 bilion aset, harta. Tahun 2005, Perdana Menteri Najib yang ada ni mengambil alih pengurusan Felda. Sekarang tinggal 200 juta. Zaman Tan Sri Raja Ilyas, Felda ada aset 4.5 bilion, kosong pinjaman, tak ada sebarang pinjaman. Hari ini
Aset tersebut tinggal 200 juta, pinjaman 6 bilion. Orang tak bagi, tuan-tuan sekalian. Kalau orang ada masalah, dia kena gantung dalam parti dia sendiri kerana rasuah. Orang macam ni kita bagi urus, hancur tuan-tuan. Tokai babi, bankrupt. Sebab tu kalau kita, orang luar tengok kita, kenapa kita orang macam ni dilantik? Tuan-tuan bayangkan baru ni, mesyuarat koperasi Felda. Dimasukkan usul untuk meminda syarat keahlian koperasi Felda. Beliau tak layak sebagai ahli koperasi. Syarat nak jadi ahli koperasi Felda, pendoka Felda, anak pendoka Felda, kaki tangan bergaji tetap dengan Felda. Ini je layak jadi ahli. Dia buat mesyuarat agung nak pindah undang-undang kecil untuk tambah sikit lagi. Dan semua pemegang jawatan dalam syarikat-syarikat Felda. Dengan masukkan fakta ini, beliau layak duduk dalam jawatan kuasa tersebut. Dan terus nak dicalonkan jadi pengerusi KPF. Langgar peraturan, langgar undang-undang tuan-tuan. Kita file injaksi di mahkamah. Mahkamah hakim buat keputusan menerima bantahan kita. Lalu beliau tak dibenarkan bertanding, tak layak jadi ahli koperasi Felda. Malu tuan-tuan. Kalau negara luar, kalau Jepun ni, tak tahu macam mana sudah. Betul. Tapi itu yang sedang berlaku. Sebab itu tuan sekalian, pilihan raya ke-13 ini, kita tengok bagaimana mereka cuba bagi sesuatu pada rakyat. Kenapa? Jawapannya kerana rakyat mula tunjuk perubahan. Rakyat nak tengok perubahan. Saya nak sentuh sikit masalah isu di Bandar Pusat Jengka. Isu kita di sini, tuan-tuan sekalian, saya pernah menang Don Jengka tahun 99. Dari sudut undang-undang peraturan, kita tak ada peraturan menghalang. Dari sudut undang-undang, kita tak ada undang-undang yang menyekat orang bukan Melayu untuk berniaga di sini. Cuma understood, faham sendiri. Tanah yang kita timbul kontroversi, tanah dia beri anugerah kepada bekas wakil rakyat. Kononnya mengenang jasa. Tanah ini diberi kepada beliau. Saya berjumpa ni tanah kita depan belakang ni. Ni semua ni. Bagi tuan-tuan, ni tanah anugerah. Tengah-tengah bandar, berapa juta nilai tuan-tuan. Tiba-tiba diberi pada pemaju, bukan bumi, bukan Melayu. Kita boleh salah ke dia. Bila kita buat JV 70-30, dia ada hak atas 30 hak pegangan dia. Kepada siapa dia nak jual, dia ada hak untuk jual. Kita berimpun nak bantah. Okeylah, saya setuju. Tahun 99, banyak pihak mari jumpa nak berniaga. Saya kata no, tidak. Kita nak bagi peluang orang Melayu berniaga di sini. Bukan kita tak mahu bersaing, tapi kita belum masanya untuk bersaing dengan kemampuan kita yang ada. Tapi kalau kita dah panggil dia, kita nak buat macam mana? So, tak nak bantah siapa? Bantah wakil rakyat UMNO. Nak bantah bekas wakil rakyat dapat tanah, dia pun bekas adu UMNO. Kita di negara kita tuan-tuan, sejak atas sampai ke bawah semua Melayu belaka. Raja Melayu, Menteri Besar Melayu, Esko Melayu, Adun Melayu, DO Melayu, ADO Melayu, Tompak Melayu, Penghulu Melayu. Kita nak marah siapa? Sebab itu tuan sekalian, bagi saya isunya,
Kalau kita serius untuk ni, jangan kita hanya tengok dalam kelompok yang kecil. Terus terang saya sebut, kita duka cita di Matau. Hampir 50 tahun penduduk di Matau. 50 tahun asas bagi Bandar Jengka Matau. Mereka nak dihalau keluar. Nak diberi pada satu pemaju. Kontraktornya Melayu. Akan disak kepada bukan Melayu. Tuan-tuan sekalian, 40 tahun duduk di Matau, apakah mereka tak layak dapat hak milik? Mereka perlu diberi hak milik. Perjuangan kita, Matau mesti diberi hak milik kepada penduduk yang telah 40-50 tahun duduk di situ. Kalau kita nak ambil, mesti kita ganti dengan tempat yang sama taraf dengan dia. Tuan-tuan sekalian, saya pergi ke Johor, di kawasan Johor Bahru, kawasan Melayu semua. Bendera UMNO ni penuh ni. Mereka fikir bila naik bendera UMNO, maka tanah rumah mereka akan selamat. Habis kena roboh, tuan-tuan. Orang tua-tua dulu sebut, kalau tidak kerana kayu, tidak akan ada kayu yang tumbang. Orang tua-tua ni dibuat bidalan cantik. Kalau tidak kerana kayu, masakan kayu lain tumbang. Apa maknanya? Dia kata, sebenarnya yang menumbangkan kayu itu ialah kayu. Ya. Kayu yang jadi ulu parang itulah yang menebang pokok kayu. Kayu yang jadi ulu gergaji itulah yang menumbangkan pokok kayu. Tak usah marah DAP, tak usah marah Cina. UMNO, Parlimen Rau, UMNO punya. Siapa yang serah pada MCA? UMNO. Parlimen Kuantan, kursi UMNO turun-temurun. Siapa yang serah pada MCA? UMNO. Pulau Tioman tahun 1932. Inggeris, waktu dijajah tanah air kita, dia dah gazet sebagai Malay Reserve tahun 1932. Sekarang hampir 300 hektar keluar daripada Malay Reserve. Siapa yang dapat? Tan Sri Vincent Tan. Siapa dia? Jawa. Tuan-tuan pergi ke Kuantan, depan stadium Darul Makmur. Tanah dulu dipanggil kawasan Transit Quarters. Tanah Malay Reserve di tengah-tengah bandar Kuantan. Siapa yang keluarkan Malay Reserve ini kalau tidak UMNO? UMNO. Siapa yang dapat? Berjaya Group. Siapa punya? Tan Sri Vincent Tan. Pulau Redang, Pulau Perhentian, Pulau Besar di Melaka, Pulau Tioman. Habis. Tuan-tuan pergi Kuala Lumpur, naik ke Bukit Tinggi Resort. Siapa punya? Berjaya Group. Cuma yang kita ada Pulau Tawa dengan Pulau Babi. Pulau Tawa Jerantuk, Pulau Babi Pekan. Tuan-tuan sekalian, saya timbul isu ini bukan soal perkauman. Saya nak sebut bahawa kita bila bercakap, kadang-kadang kita menyalahkan pihak lain. Pihak MCA kononnya PAH berkawan dengan DAP. DAP Pahang ni tuan-tuan, ada 14 parlimen. DAP bertanding 2 parlimen je tuan-tuan. 2 daripada 14. Dan saya dapat maklumat, 2 itu, seorang calonnya Melayu, seorang lagi calonnya India. Pemimpin DAP jumpa saya, dia kata sekarang DAP Cina pun sudah tak ada. Pahang ni terus sekalian, ada 42 don kursi Dewan Undangan Negeri. 42. DAP hanya bertanding 7 don. Di seluruh negara ada 222 kursi parlimen. DAP hanya bertanding 46 kursi. Kalau dia menang semua, 46 daripada 222. Sebab tu sekalian, bila kita tengok secara halus, secara dekat, berfakta,
kita akan dapati sebenarnya dalam Pakatan Rakyat, kuasa kita bertambah. Parlimen Kuantan, dulu Fuad Kiau, UMNO mati-matian berkempen. Kita letak calon Fauziah Saleh. Menang Fauziah Saleh. Sedih UMNO sebab habis dah Melayu. Fuad Kiau kalah. Di Hulu Selangor, majoriti penghuni Melayu. Kita letak calon Zaid Ibrahim Melayu. Tapi mereka mainkan sentimen. Dia kata, PAH ni bagus, cuma berkawan dengan DAP je silap. Yang dia berkawan dengan MCA tak apa. Sebab indoktrinasi pemikiran menyebabkan kita rasa bila sebut DAP nampak Cina. Sebut MCA tak rasa Cina sangat. Kecina-cinaan gitu je. Macam kita sebut khinzir lah. Kan? Sebut babi, nampak betul babi. Sebut khinzir, rasa macam arnab je kan. Ini peranan media. Tuan-tuan sekalian, insyaAllah kita harapkan PLF 13 beri peluang Pakatan Rakyat, kita akan buktikan. Beri peluang sekali. Tapi peluang ini peluang memimpin. Sebab kalau peluang sebagai pembangkang, memang kita tak boleh tunjuk apa-apa. Beri peluang pada Pakatan Rakyat, kita ambil alih. Tuan-tuan tengok apa yang kita tawar. Pahang ni negeri banyak harta, tuan-tuan. Hampir setiap daerah ada keluar BMC. Beratus lori bawa biji besi tiap-tiap hari. Hancur jalan kita, tuan-tuan. Satu lori bawa 100 tan. Hancur jalan. Hasil apa dia? Pahang berhutang 1.3 bilion hutang Pahang dengan kerajaan pusat. Sorry, 2.3 bilion. Sebab itu, tuan sekalian, saya tak nampak jalan. Sebagaimana Menteri Besar Pahang kata, kalau pusat tak tolong Pahang, sampai kiamat pun kita tak boleh buat apa-apa. Jadi nak untuk jangan tunggu kiamat, marilah kita bersama membuat perubahan dalam PLF 13. InsyaAllah kita akan tengok hasilnya nanti dan kejayaan. Kita nak tengok pencapaian negeri lain dan kita nak bawa pencapaian tersebut ke negeri Pahang, insyaAllah. Mudah-mudahan kita bergerak bersama, bekerjasama dan menjaga batas-batas larangan dalam perkara-perkara kehidupan kita seharian. Jangan tak ada masa dengan Allah, nanti Allah tak ada masa dengan kita. Ya, jangan tertipu dengan dua perkara. Yang pertama, jangan tertipu dengan umur yang muda, kena mati tidak syarat tua. Yang kedua, jangan tertipu dengan badan yang sihat, kena mati tidak syarat sakit. Ya. Dan mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala bantu kita, tolong kita dalam perjuangan ini. Tuan-tuan sekalian, untuk akhirnya saya melancarkan derma jihad kita, sebagaimana kita tahu menghadapi pilihan raya, kita perlukan dana. Orang PAH ni tak minta duit, tuan-tuan. Petugas kita 1 sen pun tak ada upah. Tapi duit ini kadang-kadang kita perlu membeli perkara-perkara yang kita boleh elak. Bendera, poster, sebagainya. Jadi saya dengan ini melancarkan derma jihad kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan pendapatan kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dan terima kasih di atas sumbangan tuan-tuan semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.